Assalamualaikum, salam sejahtera. Pada kali ini kita akan tengok sejarah di kitab 4, bab 4 iaitu era peralihan kuasa British di negara kita. 4.2 Gagasan Malayan Union. Gagasan Malayan Union diperkenalkan di Tanah Melayu bagi menggantikan BNA. Hasrat British terhadap Malayan Union ialah melicitkan sistem pentadbiran, meningkatkan pelaburan ekonomi, mengukuhkan pertahanan, serta mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Kita tengok sedikit latar belakang tentang gagasan Malayan Union, di mana Major General Rathbone telah mengetuai unit perancangan Tanah Melayu, bertanggungjawab untuk merangka bentuk pentadbiran baru di Tanah Melayu yang dikenali sebagai Malayan Union. Seterusnya, George Henry Hall pula merupakan setiausaha tanah jajahan British telah membentangkan perancangan Malayan Union di Parlimen British pada 10 Oktober 1945. Seterusnya kita tengok kertas putih 6234 di mana rancangan Malayan Union yang diisytiharkan dalam warta kerajaan, pemerintahan Tanah Melayu diambil alih oleh British. Seterusnya kita tengok kronologi pelaksanaan gagasan Malayan Union di Tanah Melayu. Pada Februari 1943, unit perancangan Tanah Melayu ditubuhkan di London. Seterusnya rancangan Malayan Union dibentangkan di Parlimen British. Memorandum yang bertarikh 25 April 1945 telah dihantar oleh Persatuan Pelajar Melayu Britain dan hak kewarganegaraan di Tanah Melayu tidak mengikut prinsip disoli. Memorandum mengenai masa depan Tanah Melayu dihantar oleh Tan Cheng Lock dan Persatuan Cina Seberang Laut. Seterusnya kertas putih 6274 di mana rancangan Malayan Union disiarkan dalam warta kerajaan. 1 April 1946, Malayan Union dilaksanakan di Tanah Melayu. Seterusnya kita tengok ciri-ciri perlembagaan Malayan Union iaitu meliputi sistem pentadbiran, juga terdapat kewarganegaraan, dan kita tengok pentadbiran Malayan Union, terdapat kesatuan, penyatuan negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri Selat menjadi satu unit pentadbiran kecuali Singapura. Raja-Raja Melayu, di mana Sultan menjadi ahli majlis raja-raja yang hanya membincangkan soal agama Islam, adat istiadat Melayu. Seterusnya kita tengok ketua pentadbir iaitu Gubernur British yang dilantik oleh Raja England mengetuai Malayan Union. Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Malayan Union dibentuk di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi British. Seterusnya kita tengok kewarganegaraan. Prinsip Jusoli menjadi asas kewarganegaraan Malayan Union. Seluruh rakyat yang dilahirkan di Tanah Melayu dan Singapura diiktiraf sebagai warga Malayan Union. Seterusnya, kewarganegaraan akan diberikan kepada mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas, bermasa tautin selama 10 tahun hingga 15 tahun. Kewarganegaraan akan diberikan kepada mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun yang ibu bapanya merupakan warga negara. Seorang negara telah ditugaskan untuk mendapatkan tanda tangan Sultan. H.C. William iaitu Timbalan Ketua Pegawai Had Ehwal Awam Malaya telah meninjau sokongan Raja-Raja Melayu terhadap British. Kita tengok macam mana H.C. William macam mana menghadap Raja-Raja Melayu, di mana William menjalankan tugasnya dari 8 September 1945 hingga 29 September 1945. Beliau mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa Raja-Raja Melayu akan menyokong British dengan menandatangani perjanjian Malayan Union dan memudahkan tugas McMichael. Kita tengok macam mana rombongan William menghadap Sultan dari 8 September 1945 hingga 29 September 1945. Sultan pertama yang ditemui adalah Sultan Johor. Kemudian Sultan Selangor iaitu Sultan Isamuddin Alam Shah. Seterusnya Sultan Kedah,
Seterusnya, menemui Syed Hussein iaitu Setiausaha Kerajaan Perlis, menghadap Raja Perlis di Kanga Perlis. Seterusnya, Sultan Perak. Seterusnya, pada 23 September 1945 menghadap Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Kemudian 28 September 1945 menghadap Sultan Pahang dan menemui Datuk Jaya Perkasa Cikda Omar Mahmud iaitu Menteri Besar Terengganu sebelum menemui Sultan Ali. Dan akhir sekali adalah Sultan Kelantan. Bagaimana British mendapatkan tanda tangan Sultan, iaitu misi Sir Horace McMichael untuk mendapatkan tanda tangan Sultan. McMichael telah tiba di Selangor pada 11 Oktober 1945 dengan menaiki kapal Royalist. Beliau ditemani oleh A.T. Newbold sebagai jurubahasa. Berbagai taktik digunakan untuk mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Beliau berjaya mendapatkan tanda tangan persetujuan 9 orang Raja-Raja Melayu dalam tempoh 2 bulan. Seterusnya kita tengok bagaimana misi yang dijalankan oleh Sir Horace McMichael. Yang pertama, di mana Sultan Johor, Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar. Pada 18 Oktober 1945, McMichael menghadap Sultan Johor iaitu Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar. 20 Oktober 1945, Sultan Ibrahim menurunkan tanda tangan baginda. Seterusnya, Sultan Selangor iaitu Sultan Hisamuddin. Beliau telah menghadap Sultan Selangor iaitu Sultan Hisamuddin. Pada 24 Oktober 1945, tanda tangan diturunkan. Seterusnya, pada 31 Oktober 1945, telah menghadap Sultan Pahang iaitu Sultan Abu Bakar. 2 November 1945, baginda terpaksa menurunkan tanda tangan. Seterusnya, Yang di Pertuan Negeri Sembilan iaitu Tunku Abdul Rahman menghadap Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tunku Abdul Rahman ibni almarhum Tunku Muhammad, dan 4 orang undang. 14 November 1945, baginda terpaksa menurunkan tanda tangan setelah didesak oleh McMichael. Seterusnya, telah menghadap Sultan Perak iaitu Sultan Abdul Aziz. 22 November 1945, baginda terpaksa menurunkan tanda tangan. Seterusnya, menghadap Sultan Kedah iaitu Sultan Batili Shah ibni almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. 29 November 1945, di mana beliau telah menghadap Sultan Batili Shah. Baginda bertegas enggan menandatangani perjanjian Malaysia dan berlaku perdebatan. 2 Disember 1945, McMichael berjaya mendapatkan tanda tangan baginda. Seterusnya, Raja Perlis iaitu Tunku Syed Putra Jamaludin. Pada 4 Disember 1945, Raja Perlis Tunku Syed Putra Jamaludin telah didesak untuk menandatangani perjanjian. Seterusnya, iaitu Sultan Kelantan, Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Muhammad IV, di mana pada 15 Disember 1945, McMichael menghadap Sultan Kelantan, dan 17 Disember 1945, baginda terpaksa beralah dan menandatangani perjanjian setelah dihukum oleh McMichael. Seterusnya, Sultan Terengganu iaitu Sultan Ismail Nasruddin Shah ibn almarhum Sultan Zainal Abidin, di mana McMichael menghadap Sultan Terengganu iaitu Sultan Ismail Nasruddin Shah, dan baginda enggan menandatangani perjanjian sebab perjanjian bertentangan dengan Undang-Undang Tebuk Negeri Terengganu. Pada 21 Disember, baginda akhirnya menurunkan tanda tangan. Keadaan di Tanah Melayu menjelang ketibaan British Military Administration atau BMA menjadi huru-hara angkara Parti Komunis Malaya PKM atau Bintang 3. Bintang 3 dalam kegairahan membalas dendam memburu orang Melayu yang disyaki pernah bersubahat dengan Jepun. Batu Pahat dan Muar di Johor dan Sungai Manik di Perak menjadi gelanggang pertumpahan darah. Rasa curiga mencurigai antara kaum semakin berkudis dan menanah. Pada bulan Oktober 1945, tidak lama setelah BMA mengambil alih kuasa pentadbiran Tanah Melayu, British mengumumkan gagasan Malayan Union.
Gagasan berlandaskan kajian Sir Edward Gent, penolong setiausaha rendah tetap di Jabatan Tanah Jajahan, bertujuan menyelaras perkembangan ekonomi dan pelaburan British di semua negeri Melayu. British menghantar Sir Harold MacMichael bagi mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu. Menyedari Raja-Raja Melayu tidak mungkin bersetuju dengan gagasan ini, MacMichael melakukan ugutan untuk memecat mereka dari takhta dengan menuduh Raja-Raja Melayu bersekongkol dengan Jepun dalam Perang Dunia Kedua. Perlembagaan Malayan Union akhirnya diluluskan Parlimen British pada 22 Januari 1946. Negeri-negeri Melayu menjadi tanah jajahan mahkota dan tertakluk kepada Akta Jurisdiksi Luar Britain. Malayan Union diisytiharkan secara rasmi pada 1 hari bulan April 1946. Antara ciri-ciri Malayan Union adalah Malayan Union adalah gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Kerajaan pusat diketuai oleh seorang gubernur dengan bantuan Majlis Mesyuarat Undangan dan sebuah majlis kerja. Keahlian Majlis Mesyuarat Undangan terdiri dari gubernur, ahli-ahli rasmi dan tidak rasmi yang dilantik serta berkuasa membuat undang-undang. Majlis Kerja bertanggungjawab melaksanakan pentadbiran kerajaan pusat. Majlis Mesyuarat Negeri ditubuhkan di peringkat negeri dan dipengerusikan oleh seorang Resident Commissioner. Majlis Menasihat dipengerusikan sultan-sultan di negeri masing-masing. Ahli-ahlinya dilantik oleh gubernur dan bertugas khusus dalam hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Taraf kewarganegaraan diberikan kepada orang-orang bukan Melayu yang mempunyai syarat-syarat seperti berikut. Lahir di tanah Melayu selepas penubuhan Malayan Union berdasarkan prinsip jus soli. Berumur 18 tahun ke atas dan bermastautin di tanah Melayu selama 10 tahun daripada 15 tahun sebelum 15 Februari 1942. Kewujudan Malayan Union benar-benar mengecewakan orang Melayu. Bagaimanapun, gagasan ini ternyata menjadi katalis kepada kebangkitan kesedaran orang Melayu untuk bersatu dalam satu suara bagi menentang penjajah British demi survival dan ketuanan orang Melayu di tanah air mereka sendiri. Sekian, terima kasih. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua.